Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya daripada kelas PAI 5, kami daripada kelas Pendidikan Islam 5 akan membentangkan satu dapatan kami berkaitan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun lebih dikenali sebagai KPPB. Jadi kita nak ketahui dulu apakah itu KPPB. Jadi kita tengok apakah itu KPPB. Okey, KPPB, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Ini merupakan di bawah anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan dengan kerjasama JU KPPB, IPG Kampus Pendidikan Teknik. Jadi kami telah ditugaskan untuk membuat satu showcase perkongsian daripada kami sebagai seorang pelajar untuk menerangkan apakah yang kami dapat berkaitan dengan kit pembelajaran yang telah kami hasilkan. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, dapatan yang kami dapat, ingin saya menerangkan sedikit pengenalan sebagai pedagogi pembelajaran bermakna. Pedagogi ini dia bukan sekadar untuk menyampaikan secara atas talian ataupun sekadar buku teks semata-mata, bahkan dia juga menjangkau lebih kepada penggunaan alatan teknologi maklumat sekini seiring dengan keperluan pelajar pada era kontemporari kepada kali ini. Jadi itu merupakan sedikitlah apakah yang ingin kami sampaikan. Di samping konsep dia adalah iaitu untuk supaya pembelajaran yang kami hasilkan atau ilmu yang kami sampaikan melekat pada diri para pelajar, dapat meningkatkan juga penglibatan murid dalam pembelajaran, dan juga akhir sekali adalah untuk menghubungkan pelajar dengan dunia sebenar. Sebab setengah pelajar ni dia tak pandai, bila pelajar pandai tapi bila berhubung luar dia lemah. Jadi itu kami cuba, apa yang kami cuba praktikkan dan juga sampaikan. Seterusnya kita pergi pada ahli kumpulan. Jadi saya sendiri Amir Zarfan bin Ahmad Suhaimi daripada 2 PISMP PAI 5. Seterusnya. Okey, saya Muhammad Iqbal Hamid bin Maulan, juga daripada 2 PISMP Pendidikan Islam 5. Dan saya pula Imran Hakim bin Zuhairi dari kelas 2 PISMP Pendidikan Islam 5. Dan saya merupakan ahli yang terakhir iaitu Muhammad Syamil bin Amran dan dari kelas 2 PSMP PAI 5. Baiklah, seterusnya perkongsian kami terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama pengalaman, dari segi pengalaman, yang kedua adalah segi big idea, dan yang ketiga adalah konsep clarity. Jadi dari segi pengalaman ni kami akan ceritakan bagaimana proses sepanjang kami melaksanakan tugasan EDUP 3033 dan juga PIMK 3033 ini. Dan dalam big idea kami akan ceritakan apakah perkaitan pengalaman pelajaran yang dilaksanakan dalam tugasan ini dan konsep clarity, iaitu hasil pembelajaran yang kami dapat, bagaimana cara kami belajar dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya kita pergi pada pengalaman yang kami dapatlah daripada penghasilan bermula daripada sebelum, ketika dan juga selepas menghasilkan kit pembelajaran ini. Iaitu yang pertama sekali ialah kemahiran baru. Kita pergi kepada kemahiran baru dahulu. Jadi apa yang kit ini dapat hasilkan adalah ia menghasilkan satu kit pembelajaran yang efektif. Apa maksud efektif? Efektif bermaksud ia dapat mempengaruhi sama ada daripada segi sikap, nilai dan juga personality seorang murid itu. Jadi sebagai contoh, saya dapat menggalakkan, saya telah membentangkan bahawa sebagai contoh, murid itu dia kurang berkesan ataupun kurang pandai dalam beberapa soalan. Jadi saya menggalakkan. Jadi dia akan jadi pelajar akan lebih bertumpu lah, dia akan lebih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Tak adalah mereka bad mood. Seterusnya kita dapat mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran untuk menggalakkan murid memperhatikan kecerdasan emosi dan mengurus emosi dengan baik. Sebagaimana juga telah diterangkan dalam kit pembelajaran, di mana suatu pembelajaran, murid yang pelajar yang mendapat kemenangan akan dipuji ataupun akan diraikan supaya mereka lebih bersemangatlah untuk meneruskan pembelajaran dan juga untuk mendalami apakah yang ingin disampaikan oleh seorang guru itu. Akhir sekali sudah tentu akan memperoleh pengetahuan baru. Bagi contoh, pelajar yang kurang tahu, jadi pelajar yang melihat kawan-kawannya sedang bermain, mereka akan mengetahuilah, oh ini rupanya untuk soalan berikut. Begitulah dapat saya simpulkan untuk kemahiran baru secara ringkas. Seterusnya kita pergi pada cabaran. Jadi apakah cabaran yang kami dapat? Antara cabaran yang kami tempuhi, iaitu pertama sekali adalah pemilihan bahan ataupun kekangan sumber dapatan bahan. Sebab soalan showcase ini kami telah baru saja
nanti siapakah ahlinya. Jadi kami agak tergesa-gesa untuk memilih bahan. Tambahan pula dengan kekangan kerana kami tidak dapat keluar untuk mencari bahan, jadi kami hanya bertumpu kepada koperasi sahaja. Jadi itu adalah merupakan satu cabaran untuk mencari bahan lah. Seterusnya daripada kerjasama antara ahli, sebab ada setengah ahli juga kami yang ada komitmen lain, di mana mereka sebagai contoh mereka terlibat dengan perjumpaan ataupun taklimat AJK tertentu. Jadi mereka kat situ terdapat kesukaran lah dalam untuk berbincang berkaitan dengan kit pembelajaran ini. Seterusnya yang ketiga adalah cara mengintegrasikan elemen-elemen yang telah dipelajari dalam satu kit pembelajaran. Maksud integrasi kat sini bermaksud sebagai kita tahu dalam seni dalam pendidikan, kita tahu ada terdapat irama dan muzik, itu juga terdapat seni visual dan juga pergerakan. Jadi untuk mengintegrasikan atau mengimplementasikan dalam kit pembelajaran, dalam satu kit pembelajaran itu agak sukar bagi kami untuk mencari satu jalan penyelesaian, tapi walaupun bagaimana kami juga telah berusaha dalam melaksanakannya. Dan akhir sekali adalah kerjasama pasukan. Kerjasama pasukan ni termasuklah dalam pembahagian tugas, mencari bahan, siapakah yang buat kit ini, dan slide, serta record. Jadi semua itu mengambil masa dan juga memakan masa lah untuk kami, memandangkan kami baru sahaja dilantik sebagai untuk mengendalikan program showcase pada kali ini. Seterusnya kita pergi kepada tajuk seterusnya, poin seterusnya. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, sebenarnya kita pergi pada slide the big idea, iaitu idea utama dalam EDUP 3033, iaitu murid dan pembelajaran, dan juga PMK 3052, iaitu seni dalam pendidikan, di mana the big idea dalam showcase ini ialah penggunaan kit persembahan dalam PDPC pembelajaran norma baharu, di mana dalam the big idea di sini ialah penggunaan kit pembelajaran permainan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi pada perkaitan pengalaman pembelajaran, di mana the big idea tadi iaitu penggunaan kit persembahan dalam PDPC norma baharu, iaitu penggunaan kit pembelajaran permainan sebagai the big idea. Jadi seterusnya persoalan yang timbul di sini ialah bagaimanakah penghasilan kit persembahan tersebut dalam perancangan pengajaran dan juga pembelajaran dapat membantu pengurusan emosi murid berdasarkan situasi semasa. Okey. Yang pertama ialah penghasilan kit permainan ini akan menjadikan pengajaran dan juga pembelajaran menjadi lebih seronok, di mana kita sedia maklum bahawa kanak-kanak, iaitu murid-murid itu sendiri telah lali, iaitu telah biasa dengan permainan-permainan yang telah sedia ada kan. Jadi dalam kit pembelajaran ini, permainan tersebut digabungkan dengan pembelajaran, di mana pelajar akan memainkan permainan tersebut tapi dalam masa yang sama dapat mempelajari suatu perkara tersebut dalam berkaitan dengan topik-topik yang tertentulah dalam permainan tersebut. Dan isu yang kedua ialah pelajar juga dapat menyerap pengetahuan serta kemahiran. Okey, menyerap pengetahuan ini mana pelajar akan dapat mempelajari suatu perkara yang baru dalam permainan kit pembelajaran dianjurkan, di mana pelajar akan mengetahui perkara-perkara yang baru ataupun sedia ada mereka telah tahu, serta mereka mendapat kemahiran yang baru dalam memainkan permainan tersebut. Okey, seterusnya kit pembelajaran ini juga dapat memudahkan murid untuk mengingat, di mana menghubungkan antara permainan dan juga pembelajaran merupakan satu secara tidak langsung akan meningkatkan lagi pemahaman murid terhadap suatu perkara yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum beralih kepada slide yang seterusnya, saya akan menyambung sedikit untuk slide ini bagaimana kit yang dihasilkan itu dapat mempertingkatkan kecerdasan emosi para pelajar. Jadi menurut Daniel Goleman, 80% daripada kecerdasaan seseorang dia adalah berdasarkan kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan berdasarkan kecerdasan intelek. Dalam kecerdasan emosi dan elemen, terdapat 5 domain utama yang terbahagi kepada 2 elemen, iaitu elemen yang pertama ialah elemen kendiri dan elemen yang kedua elemen sosial.
Jadi untuk permainan kit pelajaran ini, ianya hanya tertumpu bagi untuk elemen kendiri sahaja, iaitu kesedaran emosi, regulasi kendiri dan motivasi kendiri. Jadi ketiga-tiga domain ini dia berkait antara satu sama lain untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Jadi ketiga domain ini berkait antara sama lain. Contohnya seperti mana yang kita lihat daripada demonstrasi itu, sebentar tadi yang telah dilakukan, terdapat ular. Jadi apabila pelajar dia duduk di kedudukan ular tersebut, jadi pelajar tersebut akan jatuh beberapa tangga ke bawah, dan dengan itu diorang perlu bersabar. Jadi apa yang dipelajari, diorang akan kecerdasan emosi itu, setengah murid akan mengetahui sama ada mereka sabar atau tak dalam menghadapi cabaran tersebut. Jadi bila mana dia sabar, maksudnya dia sedar akan emosinya yang bahawa dia mampu bersabar dan ataupun tidak. Jadi regulasikan diri. Apabila seorang itu bersabar, jadi dia akan berfikir dengan positif, dan contoh seorang itu tidak bersabar, jadi dia perlu mengambil satu langkah. Dan itu seterusnya ialah motivasikan diri. Apabila dikatakan motivasikan diri, apabila contohnya bila dia sedar yang dia sendiri kurang sabar kan, dan dia macam sebenarnya dia nak menang. So apabila dia lambat sampai di hadapan, so dia macam akan marah. Jadi disebabkan itulah jelas bahawa ketiga-tiga domain ni dia berkait antara satu sama lain. Jadi bila mereka dapat mengadaptasikan diri, jadi bila diorang sedar dan berjaya untuk melakukan regulasikan diri dan motivasikan diri, diorang akan dapat mencari satu jalan penyelesaian. Contohnya bila mana mereka sabar, mungkin mereka walaupun tidak berjaya menangi, namun mereka tidaklah marah kerana menangi, kerana adat kalah merupakan satu adat permainan. Jadi apabila untuk dikaitkan dalam kehidupan untuk kecerdasan emosi ni, seorang itu dia perlulah mengadaptasikan diri dalam situasi dan perlu mencari satu langkah penyelesaian. Dan begitulah dalam kehidupan kita perlu mengadaptasikan diri dalam apa jua situasi dan kemudian mencari satu jalan penyelesaian. Jika seorang itu gagal, jadi dia juga akan gagallah dalam menghadapi situasi tersebut. Disebabkan itulah seperti mana Daniel Goleman mengatakan 80% daripada kejayaan manusia ini tertumpu kepada kecerdasan emosi dan hanya 20% daripada kecerdasan intelek. Jadi kita beralih kepada slide yang seterusnya. Apa yang dipelajari? Jadi bagi hidup 3033 iaitu murid dan pelajaran, yang pertama, membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Jadi apa yang masukkan dengan kaedah pengajaran masa kini seperti mana yang kita lakukan iaitu kit pembelajaran. Jadi pelajar-pelajar bukan hanya tertumpu di atas meja sahaja, diorang tidak perlu duduk dan belajar dan menjawab soalan hanya di meja, dan diorang akan bergerak. Jadi dengan pergerakan tersebut diorang akan menjadi lebih cerdas. Dan yang seterusnya, mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Jadi macam mana apa yang kita lihat seperti tadi yang dikatakan oleh saya, permainan kit pelajaran ni dia dapat meningkatkan kesabaran. Jadi dengan meningkatkan kesabaran itu akan memberikan satu motivasi kepada pelajar. Seperti mana yang saya katakan tadi, adat dalam satu permainan itu kalah atau menang, itu merupakan satu adat. Jadi seorang murid itu perlu menerima dengan ikhlas sama ada dia menang ataupun kalah. Dan dengan itulah diorang akan dapat meningkatkan motivasi lagi untuk menangi sesuatu pada masa akan datang. Jadi bagi khusus pihak MK 3052 iaitu subjek seni dalam pendidikan, mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi pendidikan Islam di sekolah rendah. Jadi sebenarnya yang kita lihat di mana kit yang kami lakukan, kami menggabungkan seni-seni yang telah dipelajari seperti warna, corak dan sebagainya bagi menghasilkan satu kit pelajaran yang berseni untuk menarik minat pelajar dalam memain permainan tersebut. Jadi bila mana murid bermain, dia tidak akan merasa bosan kerana seni itu sendiri membuatkan permainan itu menjadi lebih seronok. Jadi kita beralih kepada slide yang seterusnya. Bagaimana hendak belajar? Jadi macam mana kita dalam kursus murid dan pelajaran serta seni dan pendidikan ni, bagaimana untuk belajar? Jadi bagaimana cara kami belajar untuk menghasilkan satu kit yang kreatif dan inovatif bagi memastikan murid seronok apabila bermain ni, iaitu yang pertama dari sesi kuliah yang dijalankan. Jadi kami sentiasa merujuk kembali apa yang telah diajarkan oleh pensyarah-pensyarah bagi melakukan kerja khusus ini. Jadi yang kedua, sesi perbincangan bersama rakan-rakan dengan lebih mendalam. Jadi tugasan ini merupakan suatu tugasan yang kumpulan. Jadi kami terdiri daripada 4 kumpulan. Jadi kami menggabungkan 4 akal bersama dan untuk menghasilkan satu kit yang menarik.
Dan yang ketiga, perbincangan yang lebih terperinci bersama pesyarah. Jadi dalam tugasan ini juga kami ada merujuk kepada pesyarah. Adakah apa yang dilakukan ini mencukupi ataupun perlu dipertambahbaikkan atau mempunyai kekurangan. Jadi dan yang terakhir, rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran ini kami turut serta juga dalam melaksanakan kit pelajaran ini. Semasa kami pergi ke sekolah untuk melakukan pengalaman bahasa sekolah, kami telah menyediakan beberapa soalan untuk ditanyakan kepada rakan pelajaran bagi membantu kami menjalankan untuk mendapat satu hasil dapatan bagi menjalankan satu kit pelajaran dan mendapat info yang tepat bagi menarik minat pelajar. Jadi seterusnya kita beralih kepada slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah bagaimana kita tahu apa yang dipelajari. Jadi yang pertama adalah kami tahu apa yang dipelajari adalah dengan kami dapat menjelaskan dan menerangkan semula apa yang telah kami belajar dan apa yang kami telah laksanakan dalam kedua kursus ini dan kami aplikasikan dengan menghasilkan kit ini. Jadi yang keduanya, bagaimana kami tahu apa yang dipelajari adalah dengan terhasilnya lah kit pembelajaran iaitu itu Smart Snack Game. Jadi yang ketiganya ialah kami dapat merancang strategi dan kaedah pengajaran masa kini yang mana semasa menghasilkan kit ini kami telah meletakkan peraturan iaitu seperti kalau murid salah menjawab soalan, mereka perlu melangkah satu langkah ke belakang, dan kalau murid dapat melalui satu lubang dan mereka perlu menjawab soalan dan sebagainya. Jadi itulah antara bagaimana cara kami tahu apa yang telah kami pelajari. Jadi mari kita lihat hasil kit pembelajaran ini. Jadi kita melihat daripada gambar bermula daripada sebelah kanan. Jadi berikut merupakan gambar-gambar semasa kami bekerjasama dalam melaksanakan kit pembelajaran ini. Jadi di sebelah kiri itu merupakan hasil dan kami telah melakukan satu demonstrasi di mana bagaimana gerak kit pelajaran itu. Jadi inilah merupakan hasil-hasilnya iaitu gambar-gambar dan bagaimana mata terkumpul diletakkan. Jadi itu saja untuk bahagian hasil. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Jadi yang pertama, kita pergi kepada critical thinking iaitu pemikiran kritis yang mana di dalam kit yang kami hasilkan ini melibatkan pemikiran kritis antara pelajar yang mana jika pelajar melangkah ke dalam satu kotak yang mengelilingi lubang, jadi mereka perlu menjawab soalan. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah mengelilingi aras-aras yang telah ditetapkan daripada aras rendah hinggalah aras yang paling tinggi yang mana akan merangsang pemikiran kritis murid-murid. Dan seterusnya membantu mereka untuk menggalakkan kecerdasan emosi mereka. Okey, seterusnya ialah creative thinking iaitu pemikiran kreatif di mana pemikiran kreatif ni adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa, pelbagai dan juga benda lain. Di mana seperti yang ditekan adalah kit pembelajaran ini akan menyediakan beberapa soalan di mana soalan tersebut perlu dijawab oleh pelajar. Dan jawapan kepada soalan tersebut tidaklah terkait kepada buku teks sahaja, di mana pelajar juga boleh berfikir di luar kotak ataupun memikirkan jawapan-jawapan yang lebih yang boleh diterima pakai dan juga memberikan pendapat untuk menjawab soalan tersebut, di mana jawapan tersebut akan menggalakkan pelajar untuk berfikir dan juga proses berfikir inilah akan menghasilkannya idea-idea yang baru yang akan memberikan pendedahan kepada para pelajar. Seterusnya, C yang ketiga adalah C collaboration ataupun kolaborasi. Jadi perkataan kolaborasi itu sendiri dah bermaksud terdapatnya interaksi antara ataupun pendekatan pembelajaran di antara guru dan juga para pelajar berkaitan dengan intelek sama mereka. Jadi biasanya murid ni dia melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dan juga dengan dalam masa sama mereka mencari persefahaman dan juga mencipta satu hasil pembelajaran yang barulah. Dan akhir sekali ini bermaksud pembelajaran kolaboratif ini dia
bukan sekadar menyampaikan ataupun penerangan semata-mata oleh guru, bahkan ia adalah lebih kepada berpusatkan untuk murid untuk meneroka suatu sesi pembelajaran itu dengan mereka sendiri. Jadi itu merupakan pembelajaran kolaborasi. Jadi untuk C yang keempat dan keenam tidak berkaitan dalam kit pelajaran yang dihasilkan ini, kerana kit pelajaran yang dihasilkan ini bukanlah berunsur berkumpulan, malah dia hanyalah tertumpu pada individu, kerana komunikasi ini ialah penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Jadi tiada dalam permainan ini tiada pihak yang kedua. Jadi kalau ikutkan kit pelajaran yang dihasilkan ini lebih kepada 3 C utama, iaitu 4 C utama, iaitu critical thinking, creative thinking, collaboration dan character. Jadi untuk begitu juga dengan kewarganegaraan. Jadi kit pelajaran ini dihasilkan bagi pelajaran pendidikan Islam. Jadi ianya tidak tertumpu kepada unsur-unsur nasionalisme. Jadi itu saja untuk penerangan bagi C yang keempat dan keenam. Jadi yang seterusnya adalah, yang terakhir adalah karakter, yang mana perwatakan, yang mana watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Jadi kita dapat lihat dalam kit yang dihasilkan ini, dapat dilihat perwatakan murid apabila mereka memainkan permainan ini, yang mana akan menguji tahap kesabaran mereka, tahap kerjasama mereka dan sebagainya. Jadi itu saja untuk kompetensi pembelajaran bermakna 6C, dan rasanya setakat itu saja. Sekian, terima kasih.